Baik, Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Kalau sebelum ni kita dah belajar tentang uh, sebab-sebab kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 seperti contoh diberi kat sini adalah kerana ingin mereka pedagang-pedagang Eropah ni ingin mendapatkan barangan mewah seperti sutera, teh dan tembika daripada China, dan mereka juga perlukan pusat pengumpulan barang, pelabang persinggahan, dan juga mereka berniat menyebarkan agama Kristian itu pada abad ke-16. Sehinggalah pada abad ke-17 dan ke-18 berlaku industri revolusi perindustrian di Britain dan kemudiannya negara-negara di sekitarnya seperti Jerman dan juga Perancis juga mula menjadi negara perindustrian seperti Britain sejak tahun 1870-an. Jadi kerana sebab ini mereka memerlukan pasaran bagi barangan-barangan yang mereka keluarkan. Jadi dengan itu mereka mula mencari tanah-tanah jajahan di kawasan kita lah di Asia contohnya, dan juga di tanah Melayu. Di samping itu mereka juga perlukan bahan-bahan mentah seperti getah, biji timah dan juga besi yang hanya didapati di negeri kita lah. Jadi selain daripada membuka pasaran lebih luas, mereka juga memerlukan bahan-bahan mentah. Kerana itulah mereka mula datang ke negara kita. Okey, itu pada abad ke-17 dan ke-18. Okey, selepas itu pada abad ke-19 dan abad ke-20, okey, ada beberapa lagi faktor yang perlu diambil kira kenapa kuasa barat ni datang ke negara kita. Yang pertama sekali kita boleh lihat adalah kerana perkembangan industri kereta. Okey, sekejap Kerana perkembangan industri kereta. Okey, jadi perkembangan industri kereta ni menyebabkan permintaan terhadap getah meningkat. Kenapa? Kerana getah digunakan sebagai penebat sebagai tayar kereta dan juga bahan penebat dalam barangan elektrik. Okey, jadi mereka perlukan getah ini, dan getahnya hanya boleh tanam dengan subur di negeri kita. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah kerana kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Okay, negara kita ni bertuah kerana mempunyai iklim yang sesuai untuk tanam-tanaman sepanjang tahun. Itu iklim khatulistiwa, di mana kita boleh menanam dan mengeksport tanaman-tanaman seperti getah, tebu, tembakau dan juga padi. Contoh kat sini getah. Okay, jadi perkara yang kedua ni berkaitan dengan perkara di atas, di mana getah-getah ini dibekalkan kepada negara-negara Eropah untuk membolehkan mereka membuat kereta. Okey, di samping itu, daripada segi pertanian, kita boleh juga lihat bahawa negara kita ni kaya dengan hasil bumi seperti biji timah, biji besi, emas, petroleum dan arang batu. Jadi ini menjadi tarikan utama kenapa barat ingin datang ke negara kita. Okey, ada kaitan juga dengan perkara yang ketiga, iaitu industri mengetin. Okey, mengetin ni, tin ni dihasilkan daripada biji timah yang digali di negara kita. Okey, jadi biji timah ni banyak didapati di kawasan pantai barat negara kita, dan bandar-bandar yang maju di pantai barat negara kita ni adalah seperti Kuala Lumpur, Ipoh dan Seremban. Jadi kenapa bandar ni maju? Kerana ada terdapat banyak lombong-lombong biji timah di sekitar kawasan tersebut pada awal abad ke-19 dahululah. Okey, jadi biji timah ini akan diproses menjadi timah, dan timah ini akan dieksport ke negara Eropah kerana mereka perlukan timah ini untuk mengetin. Tin ni tin makanan lah, macam tin sardin, tin susu pekat. Okey, dan selain daripada itu industri mengetin juga termasuklah membuat bumbung, membuat tong minyak, dan juga dijadikan sebagai lapisan luar besi supaya ianya tidak mudah berkarat. Hasilnya menyebabkan harga biji timah melambung. Kenapa? Kerana permintaan yang tinggi untuk industri di negara-negara Eropah. Ini menjadi satu lagi sebab kenapa negara-negara barat datang ke negara kita untuk mendapatkan biji timah. Okey,
Okey, dan selepas tahun 1840, permintaan untuk beli timah dari negara-negara Melayu bertambah dengan pesat menyebabkan harga beli timah menjadi mahal dan membuatkan kuasa-kuasa barat ni lebih untung lah kalau menjajah negara kita. Okey, seterusnya kita lihat pembukaan terusan Suez. Okey, sebelum pembukaan terusan Suez, kuasa-kuasa barat ni daripada Eropah tadi, kalau dia mahu datang ke negara kita, mereka kena ikut jalan yang jauh. Kena pusing daripada Eropah, lalu di Afrika Selatan di Tanjung Harapan, lepas tu naik semula sampai ke India, sehingga sebentar di India baru sampai ke negara kita. Itu sebelum terusan Suez dibuka. Tetapi apabila terusan Suez dibuka, ada laluan pintas ataupun shortcut daripada Eropah. Dia lalu mengikut Laut Mediterranean dan dia potong di Mesir. Di Mesir ni ada satu tempat yang sesuai dijadikan terusan, iaitu di Suez. Dan terusan ini dinamakan sebagai terusan Suez, dan ini membolehkan kapal-kapal dari Eropah memotong jalan dengan lalu terus melalui Laut Merah, keluar di India dan seterusnya sampai ke Malaysia. Jadi laluannya bertambah dekat. Jadi ini menyebabkan mereka lebih senang datang ke negara kita dan semakin ramai kuasa-kuasa barat ni mula datang ke negara kita. Ini menyebabkan perdagangan di antara alam Melayu dan benua Eropah menjadi semakin bertambah. Kenapa? Kerana pembukaan terusan Suez. Kalau ikut peta ni, laluan melalui Tanjung Harapan ialah sejauh 12,400 batu. Tapi kalau melalui terusan Suez hanya 8,000 batu. Jimat lebih kurang 4,400 batu kalau melalui terusan Suez berbanding dengan melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Dan perkara ini menjadi kuasa-kuasa barat ni menjadi lebih galak datang ke tanah Melayu kerana ciptaan kapal. Kalau tadi pembukaan terusan Suez ni menyebabkan mereka lebih jimat masa dan kos datang ke tanah Melayu. Apabila dicipta kapal wap pula menyebabkan mereka lebih kerap datang, lebih mudah datang ke tanah Melayu kerana kapal wap ni menggunakan enjin steam. Jadi menyebabkan mereka boleh datang dan pergi ke negara kita dengan bebas. Kalau sebelum ni mereka terpaksa menunggu angin untuk datang ke negara kita, iaitu kalau dia nak balik ke Eropah, dia kena tunggu angin monsun barat daya, dan kalau nak datang ke negara kita, kita kena tunggu angin monsun timur laut. Dan tapi tak perlu lagi yang boleh dicipta kapal wap. Mereka boleh datang bila-bila masa saja dan perjalanannya menjadi lebih cepat dengan melalui terusan Suez tadi lagi cepat, dan juga boleh menjimatkan kos. Ini menyebabkan barang-barang dagangan yang sebelum ni mahal menjadi lebih murah, sebab kosnya dijimatkan, harga barangan juga akan turun. Seterusnya kita lihat persaingan kuasa barat. Kuasa-kuasa barat ni bukan hanya Britain saja, tetapi ada banyak lagi kuasa-kuasa barat seperti Jerman, Perancis, Sepanyol dan Amerika Syarikat yang berebut-rebut untuk menaklukkan kawasan ataupun wilayah di luar Eropah, termasuk negara kita. Jadi mereka ni sanggup berperang untuk mendapatkan tanah jajahan. Jadi kuasa-kuasa barat ni menganggap semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan barat yang diperoleh kuasa-kuasa barat tersebut. Jadi kita lihat ada banyak kuasa-kuasa barat yang datang ke kawasan kita seperti di Sepanyol yang pernah di Sepanyol, bukan di Filipina pernah dikuasai oleh Sepanyol. Di Indonesia pernah dikuasai oleh Belanda, dan negara kita sendiri pernah dikuasai oleh Britain. Jadi mereka ni berlumba-lumba datang ke negara kita untuk mendapatkan hasil-hasil yang kaya di negara kita. Seterusnya kita lihat ciptaan telegraf. Telegraf ni macam internet zaman dahulu lah, menyebabkan suatu perhubungan itu menjadi lebih cepat. Kalau sebelum ni berita yang hendak disampaikan daripada Eropah ke tanah Melayu mengambil masa berbulan-bulan, tetapi dengan ciptaan telegraf ni, sesuatu berita ataupun apa-apa urus niaga yang melibatkan ejen dan wakil tempatan mereka tanah Melayu daripada Eropah sana akan menjadi lebih cepat. Jadi apa-apa urusan perniagaan yang melibatkan Eropah dan juga tanah Melayu dijalankan dengan lebih
cepatlah, lebih laju Jadi perhubungan yang cepat ini membolehkan mereka menguasai pasaran dunia dengan menguasai negara kita. Jadi perhubungan ini membolehkan mereka cepat mendapat maklumat, cepat untuk menyebarkan maklumat, dan juga boleh mendapat berita yang terkini lah berdasarkan maklumat daripada telegraf tersebut. Jadi telegraf ni dia bukannya macam internet, dia tak ada wireless pun, dia perlu ditanam kabel dalam laut lah, seperti gambar ni, kabel telegraf. Okey, yang akhir sekali kita lihat ialah tentang beban orang putih. Okey, kenapa beban orang putih ni? Slogan beban orang putih ni melibatkan tanggapan orang-orang barat ni beranggapan mereka ni perlu menyebarkan tamadun mereka ke seberang laut dalam konteks ni negara kita lah tanah Melayu. Okey, jadi ni mereka menggunakan slogan beban orang putih ni untuk mengatakan bahawa menjadi tanggungjawab mereka untuk mengajar kita menjadi manusia lebih bertamadun Okey, selain daripada itu, kononnya mereka ini ditugaskan untuk membantu dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat-rakyat pribumi negara kita ni lah. Okey, tapi sebenarnya mereka datang ke tanah Melayu hanya kerana ingin mendapatkan hasil bumi kita. Okey, jadi dia kata pula kepada kita bahawa negara kita ni adalah mundur, jadi perlu ikut cara mereka. Dalam masa yang sama, mereka mengambil hasil bumi kita seperti biji timah, perak, biji besi, getah, tebu dan sebagainya untuk dibawa pulang ke negara mereka, dan mereka mendapat hasil yang lumayan. Okey, jadi kita ulang kaji balik apa kita belajar hari ini. Kita dah lihat tentang sebab-sebab kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan ke-18 kerana berlakunya revolusi perindustrian di Britain yang kemudiannya diikuti oleh Jerman dan Perancis. Dan kita juga sudah belajar tentang kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan 20 yang melibatkan perkembangan industri kereta, kesuburan tanah kekayaan hasil bumi kita, industri mengeting di Eropah, pembukaan terusan Suez, ciptaan kapal wap, persaingan kuasa barat, ciptaan telegraf dan juga slogan beban orang putih. Okey, jadi itu sahaja pelajaran kita hari ini. Cikgu harap kamu boleh ulang kaji semula apa yang kita belajar hari ini, dan kita akan bertemu lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.